Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kemudian saya akan membentangkan mengenai hadis mu'dhal dan hadis munkar. Berikut adalah ahli kumpulan saya. Saya Amirul, Hasan, Fatihah dan Safina. Pembentangan kitab kerja disediakan untuk Dr. Arif Nazri. Pengenalan. Secara umum, dari segi bahasa ialah kata lawan bagi al-quwa, yakni kuat. Dari segi istilah, hadis yang tidak berkumpul di dalam syarat-syarat hadis hasan oleh sebab tidak mencukupi syarat-syaratnya. Ibnu Salah mengatakan setiap hadis yang tidak menepati syarat-syarat hadis sahih dan juga syarat-syarat hadis hasan. Hadis dhaif bermaksud hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Dapat dibahagi kepada dua bahagian, iaitu dhaif kerana tidak bersambung sanad dan dhaif kerana terdapat perawi yang dipertikaikan dalam rangkaian sanad hadis. Rosmawati Ali dan Makhzen 2003 berfokus kepada dua jenis hadis dhaif, iaitu hadis mu'dhal dan juga hadis munkar. Definisi bagi hadis mu'dhal, dia berasal daripada perkataan a'dalah dengan makna a'yahu, iaitu meletihkan atau melemahkan. Disebut dengan nama lain iaitu hadis mu'dhal. Imam Al-Baiquni mengatakan hadis yang pada sanadnya gugur dua orang perawi. Ibnu Salah mengatakan gugur daripada sanad dua orang perawi dan ke atas. Pandangan ketiga, gugur daripada sanad dua orang perawi dan ke atas secara berturut-turut. Pandangan yang keempat, apa yang dibuang daripada sanad itu sahabat dan Nabi SAW. Ini adalah hadis yang munqati' kerana sanadnya hanya sampai pada tabi'in. Pandangan yang kelima, gugur daripada dua orang perawi secara bersambung, tidak pada awal sanad dan juga tidak pada akhir sanad. Definisi ini adalah paling jauh dan paling tepat ialah pandangan yang ketiga. Contoh hadis mu'dhal. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. حدثني مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. Maksudnya, Malik memberitahu kepadaku bahawa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang dimiliki, yakni hamba, berhak untuk mendapatkan makanannya dan juga pakaiannya dengan cara yang ma'ruf, yakni baik, dan janganlah berbani mereka dengan suatu pekerjaan melainkan dengan apa yang dia mampu. Muwatta Al-Malik, Kitab Al-Jami', bab perintah berbuat baik kepada pemerintah, nombor hadis 2806, hukumnya isnad dhaif. Hadis ini termasuk di dalam kategori dhaif kerana sanadnya tidak bersambung, sedangkan syarat hadis sahih itu adalah salah satunya ialah bersambungnya sanad. Jadi apabila sanad tidak bersambung mulai dengan awal sanad sehingga ke akhir sanad, maka hadis ini dihukum dengan dhaif. Hadis ini merupakan hadis mu'dhal kerana pada sanadnya terdapat dua orang perawi yang gugur sebelum Abu Hurairah. Menurut Imam Al-Hakim, hadis tersebut adalah hadis mu'dhal kerana Imam Malik telah membuang dua orang perawi, yakni Muhammad bin Ajlan dan Adlan. Dua perawi tersebut seharusnya disebutkan sebelum Abu Hurairah, Mahmud At-Tahir 1996. Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut dari sahabat Nabi iaitu Abu Hurairah, sedangkan Imam Malik merupakan seorang tabi'in, sedangkan Abu Hurairah merupakan sahabat Nabi SAW. Jadi di dalam sanadnya ada beberapa orang rawi yang gugur dan terputus. Kemungkinan ada dua orang rawi yang terputus kerana Imam Malik berasal dari golongan tabi'in. Hadis ini merupakan hadis mu'dhal, namun ianya merupakan hadis yang marfu' atau maqbul kerana hadis ini merupakan jalur periwayatan sanad lain yang lebih kuat yang mengangkat hadis ini dari hadis dhaif kepada hasan dan ghairi. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرة ابن الأشج حدثه عن العجلاني مولى فاطمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
لمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيقه. Maksudnya Abu Tahir Ahmad ibni Amr ibn Sar memberitahuku, Ibnu Wahab memberitahu kami, Amr ibn Al-Haris memberitahu kami bahawa Bukhari bin Ashaj memberitahunya tentang Adban Maula Fatimah dari Abu Hurairah Rasulullah SAW. Dia berkata, seseorang yang dimiliki yakni hamba berhak untuk mendapatkan makanannya dan juga pakaiannya dengan cara yang makruf, yang baik, dan janganlah membebani mereka dengan satu pekerjaan melainkan dengan apa yang dia mampu. Sahih Al-Muslim kita imam bab memberi makan kepada raja dengan apa yang dimakannya dan memberi pakaian daripada apa yang dipakainya. Hadis nombor 1662 hukum sahih. Hukum hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal adalah dhaif atau lemah kerana adanya elemen terputusnya sanad, sedangkan hadis sahih itu mesti bersama sanad. Ia lebih teruk daripada hadis mursal kerana perawinya lebih banyak bergurir dalam sanad berbanding hadis mursal. Tetapi jika ia diriwayatkan melalui jalur yang lain sama sepertinya atau lebih baik daripadanya, akan terangkat atau sampai ke tahap hasan li ghairihi, dan hadis atau riwayat tersebut diterima. Seperti contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Hukum yang ditetapkan ke atas hadis mu'dhal ini ialah dipersetujui oleh para ulama. Mahmud Al-Tahani 1996. Boleh jadi hadis mu'dhal adalah mu'allaq dalam satu masa. Hadis mu'dhal bertemu dengan hadis mu'allaq dalam satu bentuk, iaitu ketika sanad yang dibuang adalah dua sanad permulaannya secara berturut-turut. Boleh berpisah dalam dua bentuk ketika perawi yang dibuang itu adalah dua perawi di bahagian tengah secara berturut-turut. Dalam hal ini, hadis tersebut adalah mu'dhal dan bukanlah mu'allaq. Jika perawi yang dibuang itu adalah satu sanad pada permulaan sahaja, maka hadis tersebut adalah mu'allaq dan bukannya mu'dhal. Kesan hadis mu'dhal kepada masyarakat. Yang pertama, menjatuhkan nilai kewibawaan hadis. Perkara utama yang wajib perlu ada pada suatu hadis ialah bersambung sanad. Setiap perawi mengambil riwayat secara langsung dari orang sebelumnya dari awal sanad sehingga ke hujungnya. Masyarakat yang tidak mendalami atau mempelajari ilmu hadis akan menyebabkan martabat sesuatu hadis rendah dan nilai satu hadis jatuh. Yang kedua, menimbulkan perselisihan atau percanggahan di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat Islam tidak mengetahui atau mempelajari ilmu hadis dengan lebih mendalam yang menyebabkan mereka menjadikan hadis mu'dhal yang merupakan hadis dhaif sebagai hujah dalam satu hukum. Mereka tidak menyelidikinya terlebih dahulu tanpa merujuk kepada orang yang lebih alim, khususnya dalam bidang ilmu hadis, dan menyebabkan yang akhirnya menyebabkan terjadi perselisihan faham. Yang ketiga, masyarakat mengabaikan hadis yang bertaraf sahih. Masyarakat lebih suka untuk menggunakan hadis dhaif sebagai hukum berbanding hadis sahih. Masyarakat mudah menerima sesuatu hadis dengan hati terbuka tanpa mengetahui martabat sesuatu hadis sama ada sahih atau dhaif, dan mereka terus berhujah dengan hadis mu'dhal walaupun pada hakikatnya hadis mu'dhal adalah hadis dhaif, dan mereka tidak menggunakan hadis yang sahih sebagai hukum. Seterusnya, perbahasan tentang hadis munkar. Definisi hadis munkar menurut bahasa ialah merupakan isim maf'ul dari kata al-inkar lawan kata al-iqrar yang bermaksud sepakat. Manakala menurut istilah hadis yang di dalamnya sanadnya terdapat perawi yang kekeliruannya kritikal atau banyak yang lupa atau menampakkan kefasikannya. Definisi ini juga digunakan oleh Al-Baiquni dalam kitabnya Al-Mazmumah. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh perawi dhaif yang bertentangan dengan perawi thiqah. Definisi ini juga tersebut oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dan dijadikan sebagai sandaran. Selain itu, terdapat tambahan pada definisi yang pertama, iaitu hadis yang diriwayatkan perawi dhaif itu bertentangan dengan perawi thiqah. Seterusnya, contoh hadis munkar. Yang pertama diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah melalui riwayat Abu Zukair bin Muhammad bin Qais dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah secara marfu'. Haddatsana Abu Bishrim Bakr bin Qalaf. Haddatsana Yahya bin Muhammad bin Qais Al-Madani. Haddatsana Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kulu balaha bitamri kulu qala qalbi jadid fa inna syaitana yaghdabu wa yaqulu bakiya ibnu adam hatta akala qalb bil jadid.
Maksudnya telah menceritakan kepada kami Abu Bishr Bakr bin Khalaf, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin Qais al-Madani, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari ayahnya, dari Aisyah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, makanlah kurma mentah dengan kurma matang, dan makanlah kurma usan dengan kurma baru. Sesungguhnya syaitan akan marah dan berkata, anak Adam akan tetap sehingga dia memakan yang usan dicampur dengan yang baru. Sunan Ibnu Majah. An-Nasai berkata bahawa hadis ini mungkar kerana diriwayatkan secara menyendiri oleh Abu Zukai dalam bab mutabiat dan riwayatnya tidak diterima jika bersendiri. Seterusnya contoh yang kedua bagi menjelaskan definisi hadis mungkar ialah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur Hubaib bin Habib Az-Ziyad dari Abu Ishaq dari Az-Zai bin Huraih dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW yang berkata, man aqama as-salah wa ata az-zakah wa hajja baita wa shoma Ramadan wa qara ad-daifa dakhala jannah. Maksudnya, sesiapa yang mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji, berpuasa di bulan Ramadan, melayan tetamu akan masuk syurga. Riwayat At-Tabrani. Abu Hatim berkata bahawa hadis ini mungkar kerana terdapat hadis lain melalui perawi yang lebih siqah yang diriwayatkan dari Abu Ishaq secara mauquf dan dia merupakan orang yang terkenal. Akhir sekali, hukum hadis mungkar. Definisi hadis mungkar ini termasuk jenis hadis dhaif jiddan yang bermaksud lemah sekali kerana lemahnya periwayatan disebabkan oleh kekeliruan yang kritikal atau banyak lupa atau fasik. Kedhaifannya disebabkan oleh perselisihan dalam riwayat yang lebih siqah. Hadis mungkar kelemahannya berada setelah hadis maktub menurut Mahmud Tahan. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada kesan hadis munkar kepada masyarakat. Kesan yang pertama ialah akan merosakkan akidah umat Islam. Agama Islam sangat mementingkan akidah Islam kerana akidah merupakan perkara pertama yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk mengubah kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis mungkar yang mempunyai kaitan dengan akidah akan membawa pembaca dan pengamalnya kepada jalan yang salah dan terpesong dari agama Islam. Dengan ini, sedikit sebanyak mereka akan mempercayai hadis tersebut dan pada akhirnya akidah mereka akan terseleweng sedikit demi sedikit tanpa mereka sedari. Okey, kesan hadis mungkar yang kedua ialah akan merosakkan akhlak seluruh umat Islam. Akhlak yang buruk akan merosakkan amal seseorang dan amal yang rosak tidak akan mendatangkan apa-apa pahala kepada seseorang yang melakukan kebaikan. Amal yang telah dirosakkan dengan akhlak yang buruk ini tidak akan dihisap di akhirat kelak dan timbangan amal juga akan menjadi ringan. Kesan yang seterusnya ialah seseorang itu akan mengabaikan hadis yang bertaraf sahih. Hukum hadis sahih adalah wajib diterima dan beramal dengannya serta ia adalah hujah di dalam agama berdasarkan ijma' ahli ilmu. Perawi yang adil dan siqah merupakan salah satu syarat hadis sahih sedangkan hadis mungkar ini diriwayatkan oleh perawi yang kurang keadilannya. Apabila seseorang itu dengan mudah menerima sesuatu hadis, maka mereka akan terus beramal dengan hadis tersebut walaupun pada hakikatnya hadis tersebut adalah hadis mungkar dan hari demi hari mereka akan mengabaikan hadis-hadis yang sahih. Ini merupakan antara kesan hadis mungkar kepada masyarakat. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Hadis merupakan salah satu sumber yang wajib dipercayai dan diamalkan selain daripada Al-Quran. Terdapat beberapa hadis yang bertaraf dhaif dan tidak boleh diamalkan oleh umat Islam kerana syarat periwayatannya tidak mencukupi dan ini termasuk juga dengan hadis mungkar dan juga hadis mu'dal. Perawi yang meriwayatkan hadis mungkar ialah mereka yang tidak cukup keadilannya. Oleh itu, hadis mungkar bukanlah hadis sahih yang wajib diamalkan dan dipercayai oleh seluruh umat Islam. Pemantapan ilmu-ilmu berkaitan hadis kepada seluruh umat Islam amatlah penting untuk menyelesaikan segala kemeluk penyebaran hadis-hadis palsu. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.